Assalamualaikum, selamat tengah hari diucapkan kepada semua penonton wanita hari ini, dan hari ini saya bersama dengan Azura bukan dalam segmen tajaan, tapi kita akan bincangkan satu isu yang tidak kurang menariknya Azura hari ini. Tapi sebelum itu kita ingin berkongsi satu kisah yang juga agak menarik yang dimuatkan dalam di muka depan akhbar berita harian. Ini tentang ditulis di sini, bayi disah mati bergerak sebelum dikapan. Kalau boleh kita bacakan kronologinya sedikit Azura. Okey. Seorang bayi perempuan dilahirkan pada usia dalam kandungan 6 bulan kira-kira jam 11 pagi dengan berat kira-kira 330 gram dan 15 cm panjang, tetapi doktor memaklumkan dia meninggal dunia sebaik saja dilahirkan. Dah disahkan meninggal dunia dan bapa bayi iaitu Azmi Masirun menghubungi bapa mertuanya Din Ahmad untuk urusan pengkebumian, dan sepanjang perjalanan ke rumahnya sejauh 5 km dia memangku bayinya dalam keadaan yang bertutup. Bayangkan selama 5 km ya, bayi itu dalam keadaan tertutup, tapi namun apa yang berlaku selepas itu? Okey, dan menurut bapanya iaitu Azmi Masirun, ketika bapa mentua saya mahu meletakkannya di atas kain kapan, bayi itu bergerak dan penduduk kampung terkejut. Dan itulah yang boleh kita sifatkan sebagai Keajaiban ilahi, keajaiban yang berlaku, dan orang kata pantang maut sebelum ajal, dan apapun kita doakan bayi yang masih belum dinamakan itu sihat sejahtera dan panjang usianya. Dan sesungguhnya kami mendoakan kesejahteraan bayi tersebut. Dan saya percaya itu jugalah doa dan harapan ibu bapanya. Ialah mana ada ibu bapa yang tidak mendoakan kesejahteraan anak-anak mereka. Dan bagi pasangan, setiap pasangan yang mendirikan rumah tangga pastinya mengimpikan zuriat masing-masing. Tapi tak semua yang berjaya mendapatkan zuriat mereka dalam keadaan normal. Tapi alhamdulillah dengan adanya Tunku Azizah Fertility Foundation ataupun TAF yang telah dapat membantu ramai pasangan, kita akan ikuti kisah terbaru tentang TAF. Dan selain daripada itu, selain itu juga kita ada seminar iaitu anak mak anak ayah yang telah berlangsung di Dewan Kuliah Utama Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Itu tadi tentang yang ingin mendapatkan pasangan, dan kepada yang mendirikan rumah tangga mungkin jodoh mereka tidak berpanjangan, jadi perceraian berlaku, tapi tak semestinya kita harus menjadikan anak-anak itu sebagai mangsa. Jadi kita ada seminar Mahkamah Syariah. Apa kata kita saksikan kedua-dua bikisan itu. Bagi setiap pasangan yang berumah tangga, pasti mengimpikan zuriat sendiri. Namun demikian, tidak semua mampu memilikinya secara normal. Ini bukanlah penghalang kerana baru-baru ini, Tunku Azizah Fertility Foundation atau TAF telah berbesar hati mengurniakan surat penajaan TAF kepada 19 pasangan terpilih. Majlis berlangsung di Kompleks Kraf Kuala Lumpur, dirasmikan oleh Presiden TAF Yang Amat Mulia Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Sehingga 10 Mei 2007, seramai 127 pasangan telah ditaja oleh TAF. Saya tahu perasaannya membuat rawatan dan ia tidak jadi. Jadi saya hanya tadi memberi semangat sikit. Saya kata, go with your eyes open and pray to God. I mean, He is hanya Tuhan saja, Allah saja yang menentukan semua ini ya. Tapi saya berdoa kalau boleh setiap pasangan yang mendapat offer tu biarlah berjaya mengandung. Majlis ini cukup bermakna bagi pasangan yang terpilih menerima surat penajaan. Mereka terdiri daripada pelbagai lapisan termasuk golongan orang kurang upaya. Titisan air mata kegembiraan jelas menggambarkan perasaan yang tidak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Hanya satu harapan mereka, iaitu memiliki zuriat sendiri. Pengurniaan surat penajaan ini dilihat sebagai satu usaha murni yang bukan sahaja mampu memberikan harapan kepada mereka, malah mampu menjana kehidupan yang lebih produktif dan sihat. Baru-baru ini telah berlangsungnya seminar Mahkamah Syariah dan isu-isu semasa siri 3 bertempat di Dewan Kuliah Utama Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Dengan tajuk Anak Emak, Anak Ayah, seminar kali ini menekankan tentang hadanah atau hak penjagaan anak setelah perceraian terjadi. Seminar Anjuran Persatuan Peguam Syar'i Malaysia ini turut dibuka kepada orang ramai. Tempat untuk kumpulan para pengamal undang-undang, juga ahli akademik dan juga pihak-pihak yang berkaitan dengan Mahkamah Syariah ini
berkumpul bagi mendapatkan jalan penyelesaian yang terbaik dalam menangani kes-kes yang berlaku di Mahkamah Syariah mengikut siri-siri yang kami anjurkan. Dan alhamdulillah pada hari ini kita ada wakil daripada Mahkamah Syariah, kita ada wakil daripada Jabatan Agama Islam bahagian penguatkuasaan. Kita juga ada wakil daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga daripada ahli akademik. Dalam seminar ini turut diadakan klinik guaman bagi memberi peluang kepada mereka yang bermasalah mendapatkan khidmat kaunseling secara percuma daripada PGSM. Penganjuran seminar ini bukan sahaja mampu memberikan kesedaran kepada masyarakat terhadap hak penjagaan anak, malah ia turut memberi pengetahuan yang jelas tentang Undang-Undang Mahkamah Syariah dalam menangani isu hadanah. Baiklah, kalau kita perhatikan sejak daripada awal rancangan tadi, kita telah membincangkan tentang kelahiran dan juga harapan untuk mempunyai cahaya mata. Dan saya percaya tidak ada ibu bapa yang kata orang melahirkan anak mereka dan berharap anak mereka terlibat dalam gejala-gejala negatif seperti penyalahgunaan dadah, terlibat dalam jenayah ataupun menjadi mak rempit. Dan isu rempit ini sememangnya sudah menjadi bualan dari dulu lagi sampailah sekarang. Dan masyarakat sememangnya sudah lali dengan perkataan rempit itu sendiri yang dianggap sebagai merosakkan akhlak dan tata budaya kita sebagai rakyat Malaysia. Betul, dan gejala negatif ini sampai ada yang menganggap mereka sebagai sampah masyarakat dan sering menjadi cacian dengan imej yang cukup buruk, dan mereka ini sering kali dianggap menyusahkan pengguna jalan raya dengan aksi ganas dan berani mereka. Tetapi baru-baru ini imej mak rempit ini telah pun diangkat menjadi sebagai wira negara apabila mereka telah berjaya dalam ekspedisi terjun bebas Kutub Utara anjuran Putera UMNO Malaysia. Itu pada April lalu. Okey, dan sejak Putera UMNO Malaysia yang diketuai oleh Datuk Abdul Aziz Rahim telah membawa anak-anak muda ini ke Kutub Utara, rata-rata kita sebagai rakyat Malaysia telah membuka mata dan turut berbangga dengan pencapaian mereka. Jadi, siapa kata mak rempit tak boleh berubah? Betul ni. Dan mereka juga telah melakar sejarah menjadi pasukan remaja pertama yang terjun pada ketinggian 2134 meter dari Kutub Utara dan juga telah berjaya menukarkan keberanian mereka yang selama ini merempit kepada sesuatu yang berbentuk positif. Jadi, apa kata kita saksikan sedikit laporan yang telah kami sediakan. Saksikan. Rempit, bunyinya klise. Ada kalanya kita agak mual dengan isu rempit ini. Isu berkaitan mat rempit mula mendapat perhatian apabila pelbagai isu negatif dikaitkan dengan warga muda ini. Aktiviti merempit di kala larut malam ternyata menjadi penyebab kebanyakannya terjebak dalam jenayah. Agak menyedihkan, mereka ini terlibat dalam kegiatan gangster, merompak berkumpulan, pergaduhan, kecurian dan buli. Menyedari tentang isu rempit yang dianggap kian kritikal, Putera UMNO Malaysia diketuai oleh Datuk Abdul Aziz Abdul Rahim telah berusaha mendekati golongan mat rempit ini secara holistik. Ekspedisi terjun bebas Kutub Utara Putera UMNO April lalu telah melakar satu lagi sejarah negara yang melibatkan 12 daripada mereka pernah bergelar mat rempit. Laporan yang telah pun disediakan, dan sebenarnya kita ada 12 penerjun yang telah pun berjaya dalam ekspedisi terjun bebas Kutub Utara ini. Tapi pada hari ini kita akan bersama-sama dengan 3 orang daripada penerjun ini yang juga merupakan bekas mak rempit yang akan menceritakan kisah suka duka pengalaman mereka semasa merempit dan juga tentang ekspedisi Kutub Utara ini juga. Dan tapi sebelum kita berkenalan ataupun kita memperkenalkan tetamu-tamu kita pada hari ini, apa kata kita saksikan terlebih dahulu latar belakang tetamu kita yang pertama. Salah seorang penerjun ini. Saksikan. Irwan Syahari, remaja berusia 19 tahun ini, dilahirkan pada 5 Julai 1988 di Baling, Kedah. Dia anak ke-6 daripada 9 beradik dan telah melanjutkan pelajaran ke Sekolah Menengah Kebangsaan Bakai Baling sehingga tingkatan 2 sebelum berpindah ke Sekolah Menengah Kebangsaan Jerai sehingga tamat tingkatan 5. Sejak kecil, dia bercita-cita menjadi seorang pegawai kastam disebabkan minat yang mendalam. Bagi Irwan, pengalaman yang tidak pernah padam dalam hidupnya apabila beberapa kali terjatuh daripada motosikal ketika cuba untuk melakukan aksi-aksi berbahaya semasa merempit. Dan bersama kita salah seorang penerjun ke Kutub Utara ialah di sebelah sana Irwan Syahari. Muhammad Irwan Syahari, apa khabar? Sihat nak? Dan di sebelahnya adalah ibu kepada Muhammad Irwan, iaitu Cik Sum Yaakob. Apa khabar, Cik? Dan juga Encik Syahari Ismail. Alhamdulillah. Semua sihat nak? Baik, sihat.
Jadi kita nak tanya dulu kepada penerjun kita yang pertama ni, Irwan. Mungkin boleh ceritakan sedikit apa perasaan setelah berjaya menjadi salah seorang penerjun dalam ekspedisi ni. Saya merasa gembira